Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Taqribul Ikhwan pada halaman muka surat 17 bagi kitab Jawi. Halaman yang ke-17, baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Percaman kata, ada kudrat padanya pada Allah Ta'ala itu ialah kita reti daripada ada beberapa banyak jasa-jasa bagi kudrat. Apakah jasa-jasa bagi kudrat? Iaitu jasa-jasa bagi kudrat itu ialah alam. Kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Taqribul Ikhwan, di mana perbahasan kita ialah berkait dengan bahasan sifat qudrah, bahasan sifat kudrat. Wajib kita i'tiqad akan sebagai i'tiqad, iaitu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat qudrah. Wajib kita i'tiqad Allah ada baginya sifat qudrah. Allah bersifat dengan sifat qudrah. Apakah itu sifat qudrah? Qudrah maknanya sifat berkuasa. Ada bagi Allah satu sifat namanya sifat berkuasa. Manakala Allah bersifat dengan sifat berkuasa ataupun dengan sifat qudrah, dengan sifat qudrat, maka Allah tu berkuasa. Maka manakala Allah Ta'ala tu berkuasa, dia kuasa apa? Kuasa mengadakan dan kuasa Allah Ta'ala nak meniadakan. Mengadakan
maknanya perkara tu daripada tidak ada kepada ada. Meniadakan maknanya perkara tu hak ada tiba-tiba membuat jadi tidak ada. Itu panggil meniada. Maka manakala Allah bersifat dengan sifat kudrat, maka Allah tu berkuasa, maha berkuasa. Maka Allah kuasa apa? Apa hak Allah Ta'ala kuasanya? Kuasa nak mengadakan dan kuasa nak meniadakan. Jadi mengadakan sesuatu perkara, meniadakan sesuatu perkara, itulah maknanya tugas bagi sifat kudrat Allah. Yang kita duk lihat sehari-hari, turunnya hujan, daripada hujan berhentinya hujan dengan bahawa serik hujan, dan banyaklah gerak-geri kita semua ni daripada tidak berlaku kepada berlaku. Maka semua ni adalah kuasa Allah, menunjukkan kepada kita manakala Allah tu berkuasa, mengada meniada, maka menunjukkan kepada kita Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat kudrat. Ada bagi Allah Taala sifat kudrat. Manakala Allah bersifat dengan sifat kudrat inilah Allah berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa nak mengada dan nak meniadakan sesuatu perkara daripada perkara-perkara yang mungkin, ataupun daripada perkara-perkara yang harus. Yang kita kata Allah Maha Kuasa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Ta'ala tu, sesungguhnya dia kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala isytiharkan bahawasanya diri dia ni kuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Menunjukkan dia bersifat dengan sifat kudrat. Itu ahli sunnah wal jamaah. Ada bagi Allah sifat kudrat. Adapun Mu'tazilah, mereka mengatakan Allah berkuasa. Sebab tu tak kufur dia. Mu'tazilah ni dia tak kufur, kerana dia tetap menyatakan Allah tu berkuasa. Allah Maha berkuasa. Allah lah yang mengadakan. Kuasa Allah lah yang mengadakan. Allah lah yang meniadakan sesuatu daripada ada kepada tidak ada. Allah lah yang Maha berkuasa. Tapi Allah Ta'ala kuasa mengada dan meniada tadi, zat dia semata-mata. Allah tidak ada sifat, tapi Allah tu kuasa. Kuasa dia nak mengada, kuasa dia nak meniada, tapi dia tidak ada sifat. Kuasa dengan zat, menafikan sifat. Itu Mu'tazilah. Tak kufur, kerana dia tetap menyatakan Allah tu kuasa. Cuma Allah kuasa ni tidak ada sifat. Kita ahli sunnah wal jamaah, Allah tu kuasa, Allah tu maha kuasa, hal keadaan Allah bersifat dengan sifat kudrah. Allah tu kuasa, hal keadaan dia ada sifat kudrat. Allah tu ada sifat. Ini ahli sunnah wal jamaah. Itu pegangan kita, wajib kita i'tiqad. Allah tu dia bersifat dengan sifat kudrat, maka dia dikatakan maha kuasa. Maha kuasa tu bukan sifat. Maha kuasa, dia tu berkuasa. Hak tu dia panggil samaratus sifah dalam istilah. Samaratus sifah ni maknanya hasilan daripada adanya sifat. Hasilan manakala ada sifat kudrat, maka dia berkuasa. Allah Maha berkuasa. Azali lagi Allah Maha berkuasa. Berkuasa apa? Kuasa apa? Kuasa nak mengadakan itu, nak mengadakan ini,
nak buat jadi ada benda ni, nak menghilangkan daripada ada kepada tiada benda ni, itu dia panggil pula ta'alluq namanya. Ta'alluq ni maknanya tugas. Tugasan dia. Baik, sebagaimana kita lah banding je. Jadi kita ni yang ada diri kita ni, maka ada di kita sifat kudrat. Kita pun ada juga sifat kudrat, ada di diri kita. Allah Ta'ala jadikan sifat kudrat hak makhluk. Allah yang menjadikan sifat di kita tu sifat kudrat. Manakala kita ada sifat kudrat, kita ni panggil gagah. Panggil gagah. Kerana apa kita gagah? Sebab kita ada sifat kudrat di kita. Ada satu sifat di kita yang Allah Ta'ala jadikan di diri kita masing-masing, sifat gagah. Bukan sifat gagah, sifat kudrat gitu. Manakala adanya sifat kudrat di kita, membawa kepada kita ni yang gagah. Yang gagah, yang kuat. Kuat apa? Apa yang kita mampu dengan kudrat kita ni? Kita boleh nak angkat sesuatu. Nak angkat sesuatu tu dia panggil ta'alluq. Manakala ada di kita sifat kudrat, kita gagah. Gagah tu namanya samaratus sifah. Kita ni kuat, samaratus sifah. Apa kuat apa? Apa hak kita gagahnya? Gagah nak mengangkat sesuatu benda. Itu dia panggil ta'alluq, tugas. Tugas angkat ni sifat kudrat kita lah. Sebab kita gagah tadi tu. Ada di kita sifat kudrat. Manakala ada di kita sifat kudrat, kita gagah. Gagah tu namanya samaratus sifah. Gagah apa? Boleh nak angkat, boleh nak mengangkat tu, nak mengangkat ini, mengangkat tu, mengangkat ini ni dikatakan ta'alluq. Gitu. Manakala Allah bersifat dengan kudrat, Allah Maha Kuasa. Bila Allah Ta'ala Maha Kuasa, dia kuasa apa? Kuasa nak mengadakan dan meniadakan. Manakala Allah bersifat dengan kudrat, Allah berkuasa. Berkuasa ni namanya samaratus sifah. Kuasa apa? Kuasa nak mengada, kuasa nak meniadakan sesuatu. Mengada, meniada ni namanya ta'alluq. 3 peringkat. Ada 3 peringkat kat situ tu. Kuasa, kudrat, kuasa yang kedua, yang ketiga mengada dan meniada. Ada 3 peringkat. Tu. Baik. Tu wajib kita i'tiqad Allah bersifat dengan sifat kudrat. Mana dalil kita kata Allah bersifat dengan sifat kudrat ni? Mana dalil dia? Di muka surat 17 tu. Manakah dalil Allah bersifat dengan sifat kudrat? Kita tahu mana Allah bersifat dengan sifat kudrat ni? Percaman kata. Tu percaman tu maknanya dalil lah, dalil. Awak cam kat mana? Tu anak awak tu. Saya tahulah, saya bela dia. Saya cam lah ni anak saya. Maknanya bila kita cam, kita tahu, menyebabkan kita yakin ni adalah anak aku. Sebab apa? Sebab kita cam ni anak kita. Tapi kalaulah bukan anak kita, kadang-kadang kita tak cam. Ini anak siapa ni? Anak mu ni hak nombor berapa? Tidak, hak ni ke Ahmad? Ahmad satu lagi. Sebab kita tak cam. Bila kita tak cam, jadi ragu-ragu. Tapi bila kita cam, kita yakin. Ini pun sama. Mana kita nak cam untuk meyakinkan kita bahawa Allah tu bersifat dengan sifat kudrat? Di manakah kita camnya? Cam ni maknanya dalil lah, dalil. Manakah dalil yang menunjukkan Allah ni bersifat dengan sifat kudrat? Itu panggil percaman ataupun cam. Cam. Kalau dalil Quran, hak tadilah. Innallaha ala kulli syai'in qadir wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dalil daripada Al-Quran. Ni dalil daripada akal kita. Dalil yang kita fikir dengan akal kita.
Mana kita nak cam kat mana? Percaman kata, dalil kata yang membuktikan bahawa ada kudrat padanya, pada zat Allah Ta'ala tu. Dalil kata yang menunjukkan ada sifat kudrat di Allah Ta'ala tu ialah manakah dalilnya? Dalil akal? Manakah pecamannya? Hak kita nak cam ialah kita reti, yakni kita reti di akal. Dengan bahawa kita duk tilik, dengan bahawa kita duk tengok, duk renung, kita fikir daripada ada beberapa banyak jasa-jasa bagi sifat kudrat. Daripada ada beberapa kesan-kesannya ataupun bukti-buktinya ataupun bekas-bekasnya, bekas-bekas daripada sifat kudrat yang Allah bersifat dengan sifat kudrat tadi. Jasa-jasa tu maknanya bekas-bekas, kesan-kesan ataupun bukti-bukti, ataupun dalam bahasa Arab disebutkan dengan asar. Itu asar. Itu bahasa Fatani lah, jasa-jasa tu. Kalau kita di sini kesan-kesan ataupun bekas-bekas ataupun asar dalam bahasa Arab. Jadi dalil kita fikir dengan akal bahawasanya ada banyak kesan-kesan bagi menunjukkan kepada kita Allah tu bersifat dengan sifat kudrat. Ada banyak bekas-bekas dia. Ada banyak bukti-bukti dia. Sebagaimana kita lihat tulisan. Mana kalau kita lihat tulisan tu panggil kesan. Bermakna ada yang memberi kesan. Tulisan-tulisan hak kita duk tengok ni. Ada tulisan ni kat sini ni. Bermakna faham kepada kita, ada yang juru tulisnya. Bila kita lihat adanya tulisan. Demikian juga bila kita lihat satu-satu kesan menunjukkan ada yang memberi kesan tersebut. Manakah hak kita fikir dengan akal kita, maknanya Allah bersifat dengan kudrat ni kita lihat pada beberapa kesan-kesannya, iaitu kesan-kesannya hak kita lihat memberi reti kepada kita, memberi faham kepada kita bahawasanya Allah bersifat dengan kudrat tu ialah alam. Kita duk lihat pada alam ni lah. Itulah bukti di akal kita, kita mikir mewujudkan Allah Ta'ala. Maknanya wujudnya Allah, bersifatnya kudrat Allah. Allah tu berkuasa, yang menunjukkan kepada kita Allah tu maha kuasa, yang menunjukkan kepada kita ada di Allah tu sifat kudrat. Kerana kita lihat di alam ni. Alam-alam ni apa? Alam ni ialah tiap-tiap benda yang selain daripada Allah dan sifat-sifat Allah, panggil benda tu alam lah. Kadang-kadang diistilahkan dengan alam, kadang-kadang diistilahkan dengan perkara mungkin, kadang-kadang diistilahkan dengan makhluk. Benda ni sama saja, berbeza pada perkataan. Kadang-kadang sebut makhluk, kadang-kadang sebut alam, kadang-kadang sebut mungkin. Benda sama aja. Apa dia? Iaitulah diri kita. Diri kita ni lah. Iaitulah pokok tu. Langit, bumi, laut-lautan, sungai, air, apa lagi dan lain-lain benda yang selain daripada Allah dan sifat-sifat dia, panggil makhluk, panggil mungkin, panggil alam. Jadi tiap-tiap benda ni lah yang menunjukkan kepada kita Allah tu kuasa. Manakala menunjukkan Allah tu kuasa, faham kepada kita Allah bersifat dengan sifat berkuasa. Faham kepada kita Allah ada sifat kudrat. Gitu. Kerana kita duk lihat, ada langit bumi. Langit bumi nak mari daripada mana kalau tidak ada yang buat? Siapa buat? Allah. Bermakna dah Allah buat, ada di Allah.
sifat kudrat. Tu kita fikir di alam ni. Kerana tu fikir kepada kejadian Allah yang membawa kepada hati kita tembus kepada af'al Allah, tembus kepada hakikatnya adalah Allah yang menjadikan dan lain-lain daripadanya. Ini fikir adalah fikir yang mendapat pahala. Fikir sebegini rupa, fikir ibadah. Sebab tu kata Nabi SAW, maknanya fikir ni lebih baik daripada melakukan, kalau tak silap, 100 amal, 100 solat sunat. Ataupun 1000 solat sunat. Lebih kurang begitulah. 100 ke 1000 saya lupa, minta maaf. Maknanya nak menceritakan ibadat fikir tu besar pahalanya. Tengok pada kejadian, langit ni indah sungguh, cantik sungguh. Inilah kejadian Allah. Allah lah yang buat. Menunjukkan Allah tu ada, menunjukkan Allah Ta'ala tu maha kuasa, menunjukkan Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat. Ini semua fikir sebegini adalah fikir ibadah. Itu nama fikir ibadah. Pahala kepada kita. Dituntut oleh syarak begitu. Sebab tu disunatkan kita bermusafir. Bukan kata duduk di rumah tak bermusafir, tak, sunat bermusafir. Sebab apa? Untuk melihat keindahan ciptaan Allah yang membawa kepada kita tembuskan hati kita, melihat akan kekuasaan Allah, melihat akan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pahala. Bukan bersia-sia tu nak bersukaria saja, tapi lihat keindahan ciptaan Allah yang menimbulkan ibadat kepada kita. Itu besar gitu. Itu tengok alam, menunjukkan bahawasanya Allah bersifat dengan sifat kudrat. Jadi bukti-bukti yang menunjukkan Allah bersifat dengan sifat kudrat itu ialah alam ini. Sebab apa kita kata alam ini menjadi sebab yang menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah bersifat dengan kudrat? Sebab apa ilatnya kita kata alam ini tu adalah dalilnya? Dengan sebab mustahil pada akal, dengan sebab tak terima pada akal, tak terima akal kita nak ada alam ini, nak boleh jadi ada alam ini, langit, bumi dan lain-lain daripadanya tu, ada dengan sendiri-sendirinya, sendiri diri alam, langit, bumi dan lain-lain. Akal kita tak boleh nak terima. Mustahil kita fikir dengan akal, jadi dengan sendiri. Sebab tu Allah Ta'ala maknanya tanya dalam Al-Quran, Allah Ta'ala tanya kita, antum takhluqunahu, dalam surah Al-Waqi'ah, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Ada banyak dalam ayat surah Al-Waqi'ah tu Allah tanya kita, adakah kamu yang menjadikan, ke aku yang menjadikan? Menjawab seolah-olah begitu. Muka yang menjadikan makhluk ni, sesuatu tu, ke aku, kata Allah, yang menjadikan? Ya, engkaulah ya Allah, bukan kami yang menjadikan. Banyak ayat dalam surah Al-Waqi'ah tu rupa Allah tanya, adakah kamu yang menghidupkan, ke aku yang menghidupkan? Adakah mu yang menumbuhkan, ke aku yang menumbuhkan? Maka kita jawab, Allah lah yang menumbuhkan, Allah lah yang menjadikan, bukan kita. Tu Allah tanya dalam Al-Quran. Bermakna akal kita ni pun kita tak terima. Benda jadi dengan sendiri, tak terima. Mustahil akal kita nak terima ada sesuatu benda tu dengan sendiri-sendiri. Dah begitu, maka tentu ada yang mengadakan dia kan alam ini. Maka dah begitu kan, mestilah ada yang mengadakan alam ini. Sebab akal kita tak boleh nak terima sesuatu tu ada dengan sendiri. Maka tak boleh, maka tentu tak boleh. Dah ada benda ni ada yang mengada, maka tentu tak boleh mengadakan dia kan sesuatu daripada alam ini ni, melainkan yang boleh mengadakan hanya satu zat, iaitulah
Tuhan yang ada, yang mana Allah tu ada kudrat padanya, pada Tuhan. Melainkan satu zat, iaitulah zat Allah, yang mana Allah tu bersifat dengan sifat kudrat. Dialah yang mengadakan. Maka dah dia mengada, menunjukkan kepada kita dia kuasa. Manakala dia kuasa, menunjukkan kepada kita dia bersifat dengan sifat kudrat. Maka apabila kejap ada kudrat padanya, pada Allah, apabila kita yakin bahawasanya Allah tu bersifat dengan sifat kudrat, maka tentulah tidak ada lemah padanya, pada Allah. Dah Allah tu kuasa, dia maha kuasa, maka tentu dia tidak lemah. Itu wajib kita i'tiqad Allah maha kuasa, dia tidak lemah sekali-kali. Maka adalah bagi kudrat itu dua ta'alluq. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazak. Kita sambung, kita sambung untuk kitab yang seterusnya, kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli pada halaman 21, pada baris yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima dibilangkan daripada bawah, muka surat 21. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan setengah daripada bid'ah, dan setengah daripada bid'ah, apa dia? Mentakhir Jumaat. Sebab apa mentakhir Jumaat? Kerana menanti ahli pekan dan segala orang yang mempunyai pekerjaan. Jadi di dalam kitab Munyatul Musalli, pada pertemuan kita yang lalu, kita telah membahaskan berkaitan dengan asalnya, cerita berkaitan dengan kelebihan solat berjamaah. Solat berjamaah ni penting, kita kena cakna. Jangan kita tinggal, jangan kita abai, buat tak peduli berkaitan dengan solat berjamaah ni. Bahkan berjamaah ni hukumnya adalah fardu kifayah. Lebih-lebih lagi berjamaah pada solat Jumaat hukumnya mesti fardu ain, berjamaah pada solat Jumaat. Kemudian pengarang kita menerangkan berkaitan dengan solat Jumaat. Meninggalkan solat Jumaat orang ini tanpa ada uzur agama, maknanya orang tersebut akan ditutup hati oleh Allah Ta'ala. Itu ancaman-ancaman bagi mereka-mereka yang meninggalkan solat Jumaat. Kemudian menceritakan kepada kita pula pada pertemuan kita yang lalu berkaitan dengan kelebihan hari Jumaat, serta menerangkan kepada kita berkaitan dengan apakah perkara-perkara yang sunat pada hari Jumaat yang perlu kita perbanyakkan pada hari tersebut, kerana hari itu hari yang mempunyai kelebihan yang sangat-sangat besar dalam agama kita. Pada malam ini pula nak sambung daripada situ. Dan setengah daripada bid'ah, setengah daripada perkara bid'ah, bid'ah yang makruh gitu. Itu bid'ah di situ, bid'ah yang makruh. Benda ni benda makruh. Benda ni benda tak molek. Benda ni benda bid'ah. Nabi tak buat begini ni, tapi hukumnya makruh. Apa dia? Mentakhirkan Jumaat. Maknanya melambatkan oleh seseorang imam itu akan solat Jumaat, akan solat Jumaat. Ni bid'ah. Bid'ah kalaulah seseorang imam itu di satu-satu kampung untuk mendirikan Jumaat, dia buat pelambat, memperlambatkan solat Jumaat. Ini bid'ah, benda bid'ah, benda yang Nabi tak buat. Dan benda ni ditegah oleh syarak dengan tegahan makruh. Kalaulah sehingga habis waktu,
maka itu adalah jadi haram. Bid'ah melambatkan Jumaat. Melambatkan Jumaat sebab apa? Benda ni tak boleh. Kerana menanti ahli pekan dan segala orang yang mempunyai pekerjaan. Dia mentakhirkan, melambatkan oleh imam akan solat Jumaat ni, akan memulakan Jumaat ni kerana duk tunggu. Menanti maknanya menunggu. Menunggu supaya orang ramai di masjid-masjid dia tu. Di tempat untuk mendirikan Jumaat tu. Dia tunggu ahli pekan, maknanya ahli pekan ni ahli-ahli kampung lah. Ataupun menunggu manusia-manusia yang sibuk duk bekerja. Supaya ramai masjid, supaya ramai penuh surau ini. Jadi terpaksa kena tunggu. Kalau tunggu untuk mencukupkan 40, hak tu wajib. Kerana kita tak cukup lagi 40 syarat Jumaat dalam mazhab Syafi'i. Nanti kita akan belajar. Tunggu sebab hak tu mesti. Kerana syarat Jumaat. Hak ni cukup dah 40. Tapi melengah-lengahkan lagi Jumaat. Sebab apa? Nak tunggu orang datang. Kan hari Jumaat ni hari bekerja. Ada hak duk sibuk dengan tanamannya, ada hak sibuk dengan pekerjaan, kena basuh tangan, kena mandi. Lambat orang mari jadi. Lambat sebab tu. Maka kalau tunggu sebab yang demikian, itu namanya bid'ah. Bid'ah yang makruh. Yang dipandang maknanya dalam agama kita tak comel, tak molek, iaitulah makruh. Kita tunggu dia. Tak boleh, itu bid'ah, Nabi tak buat. Jadi setengah daripada bid'ah iaitu mentakhirkan Jumaat, melambatkan oleh imam akan Jumaat. Sebab apa? Kerana nak menanti ahli pekan dan segala orang yang mempunyai pekerjaan. Orang hodok sibuk dengan kerja. Yang mana mereka tu, mereka ahli pekan. Segala orang yang mempunyai pekerjaan, hak sibuk dengan kerja tu, dia tu masuk dalam kata mana? Mereka yang wajib atas mereka itu ahli pekan, ahli kampung dan orang hak sibuk dengan kerja tu, wajib Jumaat. Kita duk tunggu dia. Maka makruh bid'ah kalau buat begitu. Tak boleh, kena teruskanlah. Jangan sampai nanti penuh masjid baru nak mendirikan Jumaat. Tak boleh. Itu dia panggil bid'ah. Tak boleh begitu. Teruskan. Kalau cukup 40, teruskan sahaja. Allahu Akbar, Allah.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan, yakni pekerjaan agama, dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan agama. Siapakah orang yang memerintahkan akan pekerjaan agama? Yakni daripada setinggi-tinggi pangkat hak memerintah pekerjaan agama dari sudut negara, negeri, ataupun dengan serendah-rendah pekerjaannya, daripada pangkat atas sehinggalah sehabis-habis rendah, asalkan dia tu ada kuasa. Maknanya tiap-tiap orang yang mempunyai kuasa, dengan kuasa yang pangkat tinggi maupun dengan kuasa yang pangkat rendah. Kalau kata hak tingginya, hak dalam agama kita, menteri umpamanya, raja umpamanya, kerajaan lah. Lepas tu turun kepada majlis-majlis agama, pegawai-pegawai agama, qadi, mufti dan lain-lain daripadanya. Itu pangkat tinggi, hak mentadbir agama kita, hak menjaga urusan agama, wajib ke atas dia. Ataupun hak serendah-rendah tapi dia ada kuasa dalam agama, dalam kampung, imam ke, ketua kampung ke, tok penghulu ke, paling kurang imam, begitu, timbalan imam, ustaz-ustaz, gitulah lebih kurang. Jadi wajib atas orang yang memerintah pekerjaan, yakni pekerjaan agama, sama ada hak setinggi-tinggi pangkat maupun hak serendah-rendah pangkat, para imam, penghulu dan lain-lain daripadanya, wajib atas mereka ni bahawa kerasi atas mereka itu ahli pekan, ahli kampung mereka dan segala-gala rakyat-rakyat mereka tadi. Wajib dia kena kerasi, wajib dia kena tekan, wajib dia kena cakna, wajib dia kena paksa. Dan ditakutkan, wajib menakutkan, wajib menakuti, dengan bahawa mendenda, dengan bahawa beri denda akan mereka itu ahli pekan ataupun ahli kampung mereka tadi. Menakuti akan sebagai takut. Tu takut di situ yang maknanya menakuti akan sebagaimana takut, akan sebagai takut, akan sebagai denda, sebagaimana denda orang yang ketinggalan daripada Jumaat. Dalam bab Jumaat, bagi orang yang ada kuasa, terutamanya imam lah, kerana dia lebih kepada makmum-makmum ataupun ahli qaryah mereka, yang mana dia ni memerintah agama dalam satu-satu mukimnya, dalam satu-satu tempatnya. Maka wajib atas dia ni kena tekan, kena paksa ahli-ahli qaryah mereka untuk datang solat Jumaat. Itu kena paksa, bahkan kena denda nah kalau tak datang Jumaat ni. Itu wajib atas pemerintah begitu. Kemudian dia kata, yakni kata denda-denda ni, wajib kita kena tekan ahli rakyat kita ataupun ahli kampung kita, ahli qaryah kita dengan solat Jumaat. Jangan tinggal Jumaat. Dan kena denda, tapi kena denda tu menakuti mereka dengan denda ni, kemudian daripada disuruh dan ditakuti, dan barulah ditakuti akan mereka itu ahli qaryah ataupun ahli pekan ataupun ahli kampung tadi. Maknanya kena suruh dulu, kena tekan dengan suruh, kena paksa dengan suruh. Ahli qaryahku, kena pesan lah dalam mengajar dan lain-lain daripadanya, kena datang Jumaat, kena mari Jumaat,
Jangan tak datang Jumaat, kena mari, kena hadir, kena penuh masjid kita ni, surau kita ni. Jangan ada daripada kalangan ahli Korea yang meninggal Jumaat. Jangan ada daripada ahli Korea ketika solat Jumaat duk bekerja lagi. Jangan ada daripada ahli Korea yang tidak cakna dengan solat Jumaat. Jangan mari awal, contohnya. Kena pesan begitu. Ini kewajipan ke atas siapa ni? Orang yang memikul agama. Orang yang ada kuasa dalam agama. Kalau dalam satu-satu mukim kampung tadi adalah imam penghulu ke, tok penghulu. Tu ada kuasa belaka tu, dia ada kuasa tutup penghulu. Imam dia ada kuasa dalam bab-bab ni. Wajib atas dia. Kalau dia tahu ada ahli mukim dia, ahli qaryah dia, ahli kampung dia, tempat dia duduk tu hak jenis tinggal solat Jumaat, kena pergi suruh. Kena peduli dalam hal ni. Kubur aku, ikut aku. Ni hak agama suruh ni. Begitu. Dia wajib. Wajib atas yang memerintah agama tadi. Dan tiada mudah. Yakni dan tiada diberi mudah gitu. Dan tiada mudah, yakni tiada diberi mudah. Syarak tidak membenar, itu maksudnya. Syarak tidak membenarkan atas waliul amri, atas pemimpin-pemimpin yang berkait dengan urusan-urusan agama ni. Atas waliul amri, iaitulah saat ni lah. Sama ada hak setinggi-tinggi pangkat ataupun serendah-rendah pangkat tadi, hak mampu tadi. Tak, agama kita tak membenarkan atas waliul amri pada meninggalkan daripada menyuruh dan menakuti akan mereka itu ahli pekan rakyatnya dan juga ahli-ahli mukimnya. Sebab apa? Agama tak membenarkan kita ni dengan bahawa tak payah suruhlah, biarlah mereka tu tak solat, dosa dia, kubur dia kena seksa, bukan aku. Agama bukan begitu. Dia kena nasihat, kena suruh. Tak makan dengan suruh, denda. Contohnya begitu. Kena ada enigma lah. Ni enigma tak solat Jumaat, contohnya. Siapa begitu sekali? Sebab apa? Supaya dapat menyatakan syiar, yakni zahir tanda agama Islam. Supaya timbul tanda kita ni adalah orang Islam. Timbul syiar Islam. Dengan bahawa tiap-tiap hari Jumaat, ramainya orang-orang Islam sedang beribadat kepada Allah, penuh nah masjid. Sebagaimana orang kafir hari ada hari dia, hari dia buat ibadat. Maka hari untuk kita orang Islam, hari Jumaat. Khas untuk umat Nabi SAW, hari Jumaat, hari yang mulia. Maka supaya tanda syiar agama Islam tu dinyatakan, diperzahirkan, orang nampak, penuh masjid hari Jumaat orang Islam ni, orang hak beriman pada Allah, dia duk sembah Allah dan lain-lain daripadanya, dia buat ibadat pada Allah. Tu hak agama kita suruh. Hari Jumaat, hari buat ibadat. Sehingga kalau orang hak tak tinggal Jumaat, wajib imam tadi, kalau dia tahu, dia kena pergi dan dia kena pesan kepada maknanya ahli mukim dia. Tu jangan buat tak cakna begitu. Tidak, jangan. Dan dikerasikan akan dia, akan ahli pekan ataupun ahli-ahli qaryah mereka. Dan dikerasikan, yakni dan wajib juga. Kena tanda begitu. Dan wajib juga, sebagaimana wajibnya ke atas mereka tadi, hak tak solat Jumaat kena suruh. Dan wajib juga dikerasikan akan dia, akan rakyat-rakyatnya ataupun akan ahli-ahli qaryahnya, orang-orang hak berkewajipan tadilah, daripada raja, pemerintah, imam, tok mengulu dan lain-lain. Wajib atas dia juga, wajib dikerasi akan dia juga, supaya mendirikan fardu, yakni supaya menunaikan akan solat 5 waktu, fardu yang 5. Tambah sikit lagi, dan segala perkara-perkara yang menjadi kewajipan ke atas setiap orang Islam. Wajib atas dia. Kena pesan maknanya. Mari pakak-pakak belajar ahli qaryah kita, kena kerah begitu.
Ni hari ni ada ilmu fardu ain ni, mengaji ni di surau kita ni, pakat-pakat datang nah. Buat dalam WhatsApp ke apa semua, buat iklan begitu. Itu wajib itu. Bukan saja-saja ada iklan-iklan tu, wajib itu. Supaya ahli qaryah dia semua belajar agama. Kerana menjadi kewajipan belajar agama, hak fardu ain. Bukan sekadar hanya untuk ceramah saja kita buat iklan, buat banner. Kalau boleh hak fardu ain tiap-tiap kali ni hak tu ada banner suku pula. Wajib mengerasi. Maknanya wajib menekankan, wajib paksa dan suruh menjauhkan daripada yang diharamkan. Wajib. Kena bagi tahu. Jangan tinggal solat. Itu perkara-perkara yang diharamkan dalam agama kita. Semua tu menjadi kewajipan kepada kerajaan, menjadi kewajipan kepada mereka-mereka yang mempunyai kuasa dalam memerintahkan agama, iaitulah agama Islam. Itu amanah, tanggungjawab kita. Dan paling kurangnya kita sebagai ayah, sebagai anak, sebagai ibu terhadap anak-anak kita. Jangan dimudahkan oleh mereka itu yang mempunyai kuasa dalam agama ni akan pekerjaan agama. Jangan buat tak cakna, jangan. Maka jika tiada menghiraukan akan dia, akan pekerjaan agama, kalau dia tak peduli oleh waliul amri, oleh orang yang ada kuasa dalam agama, dosanya tiada menghiraukan itu. Dia tak hirau kepada rakyat-rakyat dia tak peduli kepada ahli-ahli qaryah dia terhadap tanggungjawab tersebut. Atas orang yang ada tanggungjawab dalam agama, kalau dia tak peduli tadi, atasnya tu dosa. Maka jika tiada menghiraukan akan dia oleh waliul amri, dosanya itu atasnya, atas waliul amri. Dosa dia tak peduli tu atasnya, atas waliul amri. Sebab apa dia berdosa? Sebab meninggalkan akan dia, akan waliul amri itu, akan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sampai begitu sekali. Berdosa nah pula. Sedangkan Allah beri tanggungjawab pada dia, beri amanah kepada dia, hanya dia makan gaji saja. Tanggungjawab tak jalan, berdosa. Tanggungjawab tu kena. Ada tanggungjawab dia kena jaga ahli qaryah dia ataupun ahli tempat dia. Besar jugalah tanggungjawab ni. Maka Allah Ta'ala letak seseorang itu dengan tanggungjawab ni, maka dia kena pikul. Allah beri kepada dia tu untuk meningkatkan ataupun untuk menjaga agama. Tanggungjawab dia tadi, Allah letak dia tanggungjawab dia untuk jaga agama. Besar dia tu. Dan pahala dia besarlah. Dia suruh tiap-tiap hak disuruh tadi. Kalau hak tu tak mari juga sebab dia suruh dah, itu bukan dosa dia dah. Dosa orang tu lah. Tapi kalau orang tu mari, tiap-tiap orang tu mari, pahala. Orang tu duduk berzikir, pahala semua dapat ke dia. Itu besar sungguh. Tapi syaratnya dia kena bertanggungjawab tadi. Maknanya kena lunaskan tanggungjawab dia tadi dengan kena suruh, bukan kata dengan tak peduli, dengan tak hira, tak cara kepada ahli qaryah dia ikut mulah, tak cakap apa, bahkan tak mari bertugas dan lain-lain daripadanya. Tu dia panggil tidak amanah dalam agama. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.